Saya begini, saya dalam bila saya terlibat dengan ABIN ni, saya mencari satu kaedah untuk mendidik anak-anak ni dan juga kembang lepas itu kepada sekolah lah. Sebab masa kita banyak habis dengan persatuan, tak sempat nak ajar anak ni kan di rumah. Quran ke apa dia semua. Jadi akhirnya anak buat kajian hampir 2 tahun untuk membuat gagasan bahawa Quran ini perlu diajar kepada anak-anak 5 kemahiran ni. Membaca, menghafaz, menulis, memahami, menghayati. Okay? Jadi anak kaji latar belakang sejarah yang Rasulullah mengajar para sahabat dan sebagainya, dan Jibril datang menjumpa dia dan sebagainya itu. Jadi anak cantum semua, anak kata 5M ni. Yang asasnya untuk melengkapkan kita ini untuk orang kata berinteraksi dengan Quran ini sebagai asas. Okey. Jadi dalam sekolah yang anak buka adalah di Bangi ni. Sekolah ni part time ya, bukan full time. Full time ni tempat lain. Jadi anak buka sekolah ni, anak buat di rumah-rumah. Anak ambil konsep mengaji Quran di kampung dulu. Tapi dari segi pendekatannya kita guna dalam konteks Quran ni lah. Jadi ilmu-ilmu lain, ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu akhlak, apa semua ni, semuanya kita start dengan Quran. Maknanya bila kita katakan nak sembahyang, kita latih budak tu kena air dulu. Wanzalna minas sama'a liyasayrakum bi. Kan? Dan seterusnya sembahyang pun sama juga. Dan berbagai, maknanya amalan-amalan yang itu ni kita terus bertolak daripada Quran. Lepas tu kita ulah dalam konteks fiqh lah. Akidah pun begitu juga. Jadi budak ni selain daripada baca Quran itu hampir 60% masa untuk 5 kemahiran tadi untuk Quran, kita peruntukkan masa dalam seminggu kan hampir 60%. Jadi yang lain tu sikit lah. Jadi bila kemahiran Quran ini dapat mereka capai, kan, maknanya dengan sendirian subjek lain itu tak ada masalah lah. Jadi sekarang ini, apa yang anda duduk itu sekarang ni, tiap-tiap tahun kita berada 2,000 pelajar. Saya peringkat rendah lah ni. Daripada jam 1 sampai jam 6. Dia belajar sekolah kuasaan. Lepas tu pagi ke atau petang, dia datang kat kita lah. Jadi ada ayat yang kita hafal, kita bagi kemahiran dia, dia boleh menulis, dia boleh faham dan juga dia boleh hayati. Penghayatan tu pun kita buat dalam amalan sembahyang berjamaah dan sebagainya lah. Dan juga doa-doa apa semua ni kita ajarlah. Jadi anda boleh lihat generasi yang awal, kita start dulu di rumah anda, sistem ni, sistem 5M ni. Jadi hampir 95% dia orang ni boleh pergi buat PhD. Tak ramai masa tu. Anak ahli-ahli kita ni, jadi dia tak payah mengajar di rumah anak-anak ni. Dengan sekolah ni dah cukup maknanya untuk asas agama ini. Jadi kita gunakan sekarang ni tiap-tiap tahun tak kurang daripada 400 orang khatam Quran di kalangan kita. Yang habis Quran ni, pelajar-pelajar kita ni kan. Dan mereka ini bila ada asas bahasa Arab, ada asas Quran apa semua ni untuk masuk sekolah-sekolah ini mudahlah kan. Jadi yang anda sebut tadi macam anak arwah Dr. Ali, Habib PhD, anak anda sendiri kan, 2 orang. Lepas tu anak Haji Rahman bawa Ismail Abdullah. Jadi ramai kawan-kawan kita ni yang grup budak ni yang mula belajar Quran ni berarti 5M dan juga campuran dengan subjek-subjek yang lain lah yang kita berikan ini, maknanya mereka mampu untuk kan dari segi amalannya, bacaan Quran pun dia betul. Kalau kita habis Quran tu, kita hadiah satu Quran kecil sebagai orang kata ingatan dia berterusan lah kepada Quran tu. Jadi kita usiatkan sikit pada Quran tu kan supaya dia ni berterusan lah berkawan dengan Quran ni. Ingatkan sekolah dia 6 tahun duduk dengan kita ni apa tu. Jadi alhamdulillah lah anak duk tengok, maknanya pelajar-pelajar yang habis universiti yang maknanya sempat dengan kita selama 6 tahun itu, maknanya tidak banyak masalah. Jadi ibu-ibu bapa pun yang datang jumpa kita bagi tahu, ucap terima kasih banyak lah
Maknanya dia tidak perlu masa banyak itu anak tu. Dengan pengalaman yang kita bagi dan sebagainya. Dan tidak menjejas akademik dia pun. Kalau kita mengaji 3 jam ya. 3 jam pagi, 3 jam petang. Tapi inputnya itu maknanya orang kata agak mantap lah. Itu menyebabkan kekuatan itu. Kan, jadi sekarang ni sekolah ni banyak kan kalau kita lihat. Jadi kita masih 2,000 lebih setahun. Pelajar-pelajar tu. Maknanya tumpuan ibu bapa salah. Kita dapat itu. Jadi sayangnya kita tak boleh nak kembang ni. Tak ada tenaga. Tak ada tenaga. Jadi sekarang ni yang itunya fokusnya di Bangi lah. Jadi kita duduk itu jugalah tempat-tempat lain kalau boleh kawan-kawan yang ada berminat apa semua kan. Jadi saya sendirinya kalau saya cakap ni maknanya kita sendiri ada pengalaman lah. Ana masa Datuk apa ni tadi yang pengajian Islam tu apa ni pendidikan Islam tu. Datuk Zainal. Zainal ya. Pipa Ana 5M ni Ana telah bagi di waktu mula dia nak perkuatkan kedudukan Quran apa semua. Ana sebut lah. Tapi boleh bagi masa tu ialah Habib ni orang anggap dia hostile sikit kan. Jadi payah sikit lah kan. Ana tunjuk semua tu apa semua. Ana mula itu sampai Ana ambil Quran tu Ana foto step. Ana tampal tu. Untuk latihan tulisan Quran tu. 3 ayat, satu muka apa semua kan. Latihan menulis. Mengulang beberapa kali. Jadi sampai budak-budak kita ni yang pergi masuk sekolah menengah tingkatan 1 kan dia terkejut. Jadi bila budak ni dia interview, dia tanya boleh tulis kau Quran ni? Budak ni boleh tulis. Ayat-ayat yang dia baca tu sebab kita latih dia menulis. Ya kita mulakan dengan juzuk amma. Lepas tu yang hafal ayat-ayat pilihan dari surah besar tu kan. Kita minta supaya dia orang tulis. Yang dia nak hafal tu supaya dia tulis. Jadi melalui kaedah tu alhamdulillah lah macam Yasin ke kan apa ni yalah surah-surah sejadah. Jadi semuanya ayat-ayat yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat tu yang boleh hafal semualah. Jadi sebab tu ibu bapa seronok lah. Anak dia ni lebih baik pada dia kata. Ayat sejadah apa hafal kan Yasin tu hafal. Bapa ni kan kuliah pun tak nak lepas. Itulah pengalaman sikit sebanyak lah yang berkaitan dengan itulah. Jazakallah khairan.